السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa? Jawapannya begini. Ada dua pandangan ulama dalam tuan-tuan membincang berkaitan dengan asal usul nama Allah tu, ambil mana sumbernya. Dua pandangan. Pendapat pertama mengatakan bahawa ialah, tuan-tuan sekalian, lafzul jalalah ni, lafaz Allah ini diambil daripada perkataan ilahu. Alif lam ha, ilahun. Jadi asalnya kalimah Allah itu ialah ilahun. Ilahun makna Tuhan. Kemudian ditambah alif lam di hadapan, jadi al-ilah. Ditambah alif lam, maknanya jadi nama khas. Allah, ya Tuhan kita. Ilahun, Tuhan. Al-ilah, Tuhan kita. Alif lam itu dikenali sebagai alif lam ma'rifah. Ditambah alif lam jadi khas. Bukan sebarang Tuhan, tapi Tuhan kita. Allah diambil daripada kalimah ilahun. Ilahun ditambah alif lam, al-ilah, Tuhan kita. Untuk diringankan sebutan, dibuang hamzah pada awal. I tu. Jadi Allah. Kemudian kalimah Allah asalnya tanamat. Dibuang tanamat. Sebab apa? Nak bagi beza. Asalnya alif, lam, lam, alif, ta. Dibuang alif itu nak bagi beza dengan ejaan berhala Allata wal Uzza wa Manata Thalithata al-Ukhra. Tuan-tuan, itu semua seni-seni asal usul nama Allah. Jadi ikut pendapat pertama ini, kalimah Allah diambil asal daripada ilahun. Kan kita selalu sebut ayat Quran, la ilaha illallah. Ilaha tu asal kepada kalimah Allah. Kalau ikut pendapat ini, alif lam pada Allah itu alif lam zaidah. Alif lam zaidah. Asal tak ada, ditambah untuk dikhaskan nama Allah itu kepada Tuhan kita sahaja. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mungkin tuan-tuan jangan dengar yang ni. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia sebut, dia kata, bagi pendapat saya, dialah kata, Allah, alif lam lam ha tu ialah nama yang asalnya memang datang dengan perkataan Allah. Bukan dia ambil daripada kalimah ilah. Maknanya, kalimah Allah tu asal-asalnya Allah siap-siap. Bukan ambil pada ilah, bukan tambah alif lam. Maka yang mendapat Ibn Kathir ini, kalimah Allah itu ya alam murtajal. Makna dalam murtajal ni memang asal-asalnya perkataan itulah disebut. Diajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Baqarah, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, dan Allah telah mengajak Nabi Adam itu nama-nama seluruhnya.
nama-nama zat, nama-nama sifat, nama-nama sebutan kepada kata kerja, fi'il. Maka antara yang diajak ialah kalimah Allah. Ikut pendapat kedua, kalimah Allah asalnya memang demikian. Bukan diambil daripada kalimah ilah. Jadi ikut pendapat kedua ni, Allah, alif lam di hadapan bukan alif lam tambahan. Tapi alam asliyah. Dia panggil alam murtajal. Bukan alam manqul. Contohlah. Nah, contoh. Abang alam murtajal ini, dia main-main lagu tu dah. Bukan diambil daripada sumber dasar apa-apa. Perkataan. Tidak. Seperti tersebut nenah. Nenah. Buah nenah tahu tak? Tahu ke tak? Nak jawab tu pun payah. Bukan payah ustaz. Duk teringat ustaz sebut nenah. Teringat nenah tu yang payah jawab tu. Nenah sentuhan. Dia bukan ambil pada kalimah nana kan, nini kan, nu. Tak ada. Dia memang beranak-beranak dia nama nenah siap-siap. Seperti juga buah pisang. Bukan ambil pada kalimah pis. Tambah ang tak. Ataupun ang tambah pi depan. Tak ada. Dia memang beranak-beranak namanya pisang siap-siap. Bukan ada kata dasar dia. Memang dia tu lagu tu dah. Faham? Contoh yang lain banyak. Tapi ada perkataan-perkataan yang ada kata dasar. Seperti durian. Durian bukan asalnya durian. Asal dari kalimah duri. Nampak tak ni? Tuan-tuan, asalnya duri tambah an adalah durian. Rambutan asalnya rambut sebab bulu tu banyak. Macam rambut. Bu'an belakang je rambutan. Rambutan. Itu contoh. Perkataan yang ada dasar. Dan perkataan yang asalnya memang dia main lagu tu. Maka ikut pendapat yang kedua, Ibn Katsir kata kalimah Allah itu asal lagu tu dah. Bukan diambil pada kalimah ilah apa-apa. Memang dia lagu tu dah. Dan kalau dengan pendapat kedua ni, alif lam di hadapan bukan alif lam tambahan. Bukan alif lam ma'rifah. Dia memang alif lam asliyah. Faham? Selesai lah. Baik. Yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Nah, habaq kehebatan lafzul jalalah tuan-tuan. Dalam Quran disebut berapa kali perkataan Allah. Tak aci cek Google. Tak aci. Ada 3 pandangan. Majoriti yang kira dia kata 2699. Ya. Yang kedua dia kata 2707. Dan yang ketiga dia kata 2702. Tapi dia baca tu dalam rekod yang ada, majoriti yang duk kira 2699. Kalimah Allah disebut dalam Al-Quran. Ustaz kata, Ustaz, kira tu pun boleh silap no? Alhamdulillah, ada orang kira juga. Kita tak kira langsung. Pasal apa silap Ustaz? Orang lain kira, kadang-kadang silap juga. Tuan-tuan tasbih duduk di tangan 3-3. Tu pun telajak 40 pada. Faham? Hak tu lebih, hak yang kurang pada. Ingat 3-3 dah pukul 10. Kan? Hak yang punat kecil tu, ingat aku 3-3, rupanya pukul 10. Tuan-tuan. Jadi nak abang kata itu biasa. Tuan-tuan, dia sebut ada 3 pandangan. Tuan-tuan boleh ambil satu pengalaman. Tuan-tuan saya nak kira sendiri ya. Balik kira. Tapi setahun. Pasal setahun nak kira nama Allah. Kena baca dari awal sampai habis. Khatam Quran. Baru boleh dapat jawapan berapa kali kalimah Allah dalam tu. Tuan-tuan pula kira. Pakai ruah jari ke, pakai tasbih ke, pakai kalkulator. Kan pakai tuan-tuan susun apa nama ni, lidi. Nak campur-campur tak kau silap. Lari juga anda bos sekalian. Betul tak? Itu biasalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan saya kata kalau siapa-siapa yang rasa rajin nak boleh kira juga, silakan. Makna orang yang kira kalimah Allah daripada awal dan lah
tak jumpa juga. Sebab apa? Baca tak habis. Tak apalah tuan-tuan. Daripada angka 2699 ataupun 2707, tuan-tuan sekalian, maka kalimah Allah yang dibaca dengan rafa' Allahu tu ada 972 kali. Nah, kemudian kalimah Allah yang dibaca dengan nasab fathah Allah sebanyak tuan-tuan 590. Dan yang dibaca dengan kasrah Allahi tu ada 1355. Kalau ikut kiraan ni, dia akan jadi 2707. Dia akan tak akan dapat 2699. Maknanya kawan orang yang kira 2707 dia kira tuan. Berapa kali dengan Allahu, berapa kali baca Allah, berapa baca dengan Allahi. Itu rajin. Rajin yang ada kebaikan dan kebajikan sebab ada manfaat. Cuma pesanan saya dengan nombor-nombor ini jangan salah guna. Ini pesanan saya lah. Mujok kedah tak ada dah. Tuan. Tuan-tuan, dengan angka yang banyak itu menunjukkan bahawa kalimah Allah lah perkataan yang paling banyak dalam Al-Quran. Baik. Daripada tuan 2699 tadi ataupun 2707, surah paling banyak sebab Allah Al-Anfal. Tuan-tuan, sebanyak 72 kali. Daripada 114 surah, 85 surah yang ada perkataan Allah. Baki itu tak disebut perkataan Allah. Nama-nama lain adalah. Cuma atas nama Allah. Ada dalam 85 surah. Yang paling banyak surah Al-Anfal dengan 72 kali sebutan. Baik. Itu faedah. Bukan keutamaan kita. Sekarang kita masuk pada perkara yang kelima. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Maka masuk kepada yang kelima. Ini yang paling utama. Iaitu, apakah hukum bukan Islam menggunakan kalimah Allah? Boleh ataupun tidak? Harus ataupun tidak? Haram ataupun tidak? Jawapannya begini. Mesti kita kena detailkan. Tuan, perincikan. Makna guna tu, guna yang lagu mana. Sebab itu saya duk perhati tuan-tuan. Walaupun pendapat yang kata boleh guna. Dia hak maksud dia boleh guna tu, tak bercanggah sikit pun dengan kata yang tak boleh guna. Sebab dia hanya sebut satu sudut. Boleh guna tu pada benda yang tidak ada tegahan. Maka untuk menjawab soalan tadi, boleh ataupun tidak, boleh ataupun tidak, bukan Islam menggunakan kalimah Allah, maka mesti kita kena hurai terlebih dahulu, guna itu guna dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang macam mana? Maka saya pecahkan kepada 3. Saya pecahkan kepada 3. Tuan-tuan catat dah ni? Catat tak? Okey, catat. Okey. Oh, rakam. Baik. Terima kasih sudah yang rakam. Baik. Mengaji tuan kalau lupa tu rugi. Pada kepahaman kita lah. Mengaji kalau tak lupa, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, jadi maksud guna tu apa? Kena hurai yang tu dahulu. Maka saya pecahkan kepada 3. Guna yang pertama maknanya sebut, tulis, tuan-tuan, cakap, sebut nama Allah pada cerita, pada perkara-perkara yang tidak menyanggahi akidah yang sahih. Dia sebut, dia guna, dia tulis. Tapi yang dia sebut itu, yang dia guna itu tuan-tuan, pada tuan-tuan benda yang benar dan hak. Bukan benda yang batil dan salah. Contoh. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ
Wahai Muhammad, kalau kamu tanya depa tu orang kafir Quraisy, Mekah yang ada. Siapa yang cipta langit bumi? La yaqulunna. Depa akan jawab Allah. Siapa yang jawab tu? Orang kafir Quraisy. Depa jawab apa? Allah yang cipta langit dan bumi. Maknanya depa sebut, depa guna perkataan Allah itu. Yang ni boleh tak? Yang ni salah tak? Allah yang cerita sendiri. Takkan kita nak kata salah. Allah yang habaq kata puak kapiak Quraisy ini, depa jawab Allah. Depa sebut Allah yang cipta langit dan bumi. Baik, kenapa tak salah? Kerana sebutan itu memperakui dengan sesuatu yang hak. Betul tak Allah yang cipta langit dan bumi? Dia semua tokong, dia semua berhala. Tapi jawapannya Allah yang cipta langit bumi. Tak salah. Tak salah. Sebutan itu tak salah. Walaupun dia itu kafir. Baik, yang kedua. Yang kedua. Dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijrah. Tuan-tuan tahu, perjanjian Hudaybiyah ni ada kronologi yang agak panjang. Nabi Muhammad ingin berziarah kota Mekah. Tahun ke-6 Hijrah. Sampai di tempat Hudaybiyah. Hantar wakil Sayyidina Uthman bin Affan. Untuk pergi risiklah keadaan lagu mana. Aman, tak aman, selamat, tak selamat. Tuan-tuan. Akhirnya dapat khabar Sayyidina Uthman dibunuh. Ini adalah provokasi. Tuan-tuan, bila sampai berita Sayyidina Uthman dibunuh itu kepada Rasulullah, yang paling melenting marah adalah Sayyidina Umar Al-Khattab yang ada semasa itu. Dia kata kita angkat senjata, darah dibalas darah. Tuan-tuan, maka ketika itu Nabi pun tuan-tuan berbai'ah. Buat bai'ah dengan para sahabat. Aku janjilah, bai'ah ni mana aku janji. Janji setia. Semua sahabat berjanji setia untuk taat Nabi untuk berperang. Tidak berpecah belah. Maka bai'ah ini dinamakan bai'atul ridwan. Bai'ah dalam kalangan orang-orang yang Allah redha mereka. Sebab mereka ini dalam ranking yang kedua selepas tentera Badar. Dari segi kemuliaannya. Golongan paling mulia, tentera Badar. Nombor 2, orang-orang sahabat-sahabat yang terlibat dengan bai'atul ridwan. Sebab Allah sebut, laqad radiyallahu anhum. Allah redha, Allah suka, Allah setuju dengan mereka. Buatlah aku janji taat setia Nabi untuk berperang. Tuan-tuan, kafir Quraisy ni dia provokasi. Dia bukan kuat. Dengar kata tuan-tuan Nabi dengan sahabat nak perang kota Mekah. Kecut perut. Tuan-tuan. Akhirnya Sayyidina Uthman yang dilepaskan. Oh, rupa-rupanya Sayyidina Uthman tak dibunuh pun. Tuan-tuan. Itu cerita dia. Akhirnya nak meredakan keadaan, buat satu agreement Hudaybiyah. Sulhu Hudaybiyah. Perjanjian damai. Masa tu, tuan-tuan, Quraisy hantar seorang wakil. Namanya Suhail bin Amrin. Suhail bin Amrin tuan, masa ni dia tak Islam lagi. Dia masih musyrik. Masih sembah berhala. Tapi dia sahabat Nabi lepas itu. Masa-masa ini dia belum sahabat Nabi. Bila dia mai datang wakil, sebagai wakil kafir Quraisy Mekah. Untuk tuan buat perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, dia pun kata, Nabi tanya dia, nak tulis apa ni? Nabi tanya pada Suhail, nak tulis apa? Suhail pun kata, uktub kama kunta taktub. Muhammad, tulislah macam mana kamu biasa tulis perjanjian damai ni. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Begam-begam atas lebaran. Dan dibawa dalam tuan, Suhail yang musyrik ketika itu, dia bawa lebaran tu. Tuan-tuan, bawa agreement tu. Yang ada pada kalimah Allah. Dia bawa balik kota Mekah. Maknanya tuan, ini juga bentuk penggunaan. Dia bukan Islam, dia musyrik. Bukan pun ahli kitab. Dia bawa lebaran yang tercatat kalimah Allah. Tuan-tuan, pulang ke kota Mekah. Ini tuan-tuan abang kata boleh. Sebab apa? Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak benda tu? Betul tak? Dia bawa benda tu rosak dah.
Tak rosak pada akidah. Tak menghilangkan hak dan benar. Clear. Yang ketiga tuan, di negara kita Malaysia, IPTA ke, IPTS ke, ada subjek, dia bagi subjek wajib MQA dulu ni. Namanya Tamadun Islam. Tamadun Islam. Ketamadunan Islam, mana kemajuan Islam. Itu nama subjek tamadun Islam. Itu tabak iman, rukun iman, Islam dan semua tuan. Clear. Yang ambil subjek tu, tuan, boleh orang Islam dan juga boleh bukan Islam. Di Syam kita pun ada subjek tuan. Dulu masa Islam Rasnak saya ingat mengajak subjek tu, ada juga bukan Islam ambil. Pelajaran medik budak India. India tu bangsa tuan. Agama dia Hindu. Mengaji tamadun Islam. Hak dia mengaji tu betul tak? Allah tu Allah tu Maha Kuasa. Dia mengajak sama juga. Tang dia tak Islam juga. Salah ada. Dia menggunakan dalam bentuk pengajian. PNP. Tapi apa yang maklumat dia baca dia betul dengan hak. My time exam ada soalan. Benar-benar tuan. Sebutkan rukun iman. Sebutkan sifat Tuhan. Allah sah langsung. Dia pun jawab kena ikut buku lah. Tidak. Dia menggunakan kalimah Allah dalam bentuk menulis jawapan bagi subjek berkaitan dengan Islam yang benar maklumatnya, tetapi dia masih bukan Islam. Salah? Tak salah. Baik. Ini kategori yang pertama. Guna dengan maksud menyebut, menulis kalimat Allah dalam maklumat atau pada perkara yang masih sahih, yang benar, yang hak. Clear? Yang kedua. Menggunakan kalimat Allah oleh bukan Islam dalam sumpah mubahalah dan sebagainya. Tentu zaman Nabi Muhammad SAW berlaku juga tuan kih tuduh hangku ni. Mengkelai, kita orang Kedah mengkelai hangku ni biasa. Tapi antara cara nak leraikan tuan pertikaian ini antaranya sumpah lah. Sumpah ni ke antara lafaz karamah terakhir lah untuk kita betulkan keadaan. Gaduh ke apakah. Sebab ini asas. Kalau hang bohong, hang berani bohong sungguh. Kena laknat Sumpah tuan. Jadi tuan diminta kafir Quraisy yang ada di Mekah ketika itulah kes-kes berkaitan dengan persisahan ini untuk bersumpah dengan nama Allah. Wallahi. Demi Allah. Salah. Dia tak beriman dengan iman yang benar. Dia tuan-tuan, bila dia kata dia ni walaupun dia musyrik, dia orang kafir, dia sembah berhala, tapi dia tu percaya ada Tuhan. Dia tu atas kapasiti sebagai seorang musyrik. Orang yang mengatakan Tuhan tu ada 2, 3. Dia tu asalnya dia percaya ada Tuhan tak? Asasnya dia percaya ada Tuhan ke tak? Tu yang dia kata Tuhan tu sampai 3. Maknanya walaupun dia salah. Dia salah lah, dia syirik lah, dia kufur lah. Tapi asalnya dia kata Tuhan tu ada. Cuma salah pada kepahaman dia. Yang dia pulun buat berhala tu pasal dia kata Tuhan ada lah tu. Cuma salah dia tu. Maka tuan-tuan sekalian, bila dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi, tuan-tuan, demi Allah, demi Tuhan, itu tidak mencacatkan benda-benda yang hak. Itu ringkas cukup. Masuk yang terakhir, yang ketiga. Ini yang paling utama. Yang ni tuan-tuan, kena ingat betul-betul. Iaitu menggunakan kalimah Allah oleh bukan Islam dalam pakej akidah yang sesat, syirik dan kufur. Ini tuan-tuan tajuk besar kita. Maknanya orang ini kafir. Nak ambil kalimah Allah, letak dalam pakej akidah mereka yang syirik, yang sesat, yang kufur pada pahaman kita orang yang beriman.
Yang ni lah jadi perbahasan. Sebahagian kata boleh, tapi jumhur kata tak boleh. Hak boleh tu pun dia guna ayat tadi saja. Kalau kamu tanya depa siapa cipta langit bumi, depa akan jawab Allah. Itulah konteks siapa mencipta langit bumi. Jawapannya masih benar. Tapi yang ni isunya dia nak ambil kalimah Allah letak dalam kitab Injil yang seleweng. Letak dalam tuan kategori Tuhan tu ada 3, Trinity ataupun taslih. Allah Tuhan Bapa, Isa Tuhan Anak dan Ruhul Qudus. Yang ni tuan kita kena bantah. Tak setuju sama sekali. Sebab apa? Dia nak guna kalimah Allah yang agung ini, Tuhan yang dalam konteks ajaran akidah yang syirik. Kita tahu dia nak guna dalam benda yang sesat dan kufur yang syirik. Maka kita tak akan izinkan. Saya nak kata nama sekalian, Quran ini tak boleh diberi milik kepada orang bukan Islam. Jadi untuk dia study, untuk belajar, silakan. Tapi untuk akan nak jual dekat dia, fiqh kata tidak sah. Kerana takut dia menghina Quran itu. Tuan, mungkin dia ambil baca aja. Tapi takut dia menghina. Hak ni bukan setakat dia ambil dengan hina. Dia ambil kalimah Allah tu, dia letak dalam pengajaran akidah yang syirik. Sudah pasti ini lebih tuan dahsyat daripada menjual Al-Quran kepadanya. Bimbang takut dia hina. Hak ni tuan bukan sekali hina, bukan bimbang. Dia akan letak kalimah Allah dalam ajaran akidah yang syirik. Baik. Oleh yang demikian, orang pun bertanya kepada kita. Baik, ikut pendapat yang kata tak dibenarkan mereka menggunakan kalimah Allah dalam kitab Injil yang seleweng ini ataupun terbitan akhbar mereka The Herald sebagai contoh, apa alasan? Ada 4 alasan. Ada 4 hujah kita nak beri. Ingat betul-betul bulan depan ada periksa. Diandaikan ada periksa, tempat pertama bawa pergi ke Mekah. Saya kata diandaikan. Saya jangan ada mimpi jauh ni dengan mimpi siang pula. Macam tadi saya baca hadis tuan, hadis dalam Bahrul Madhi. Tajuknya ahli syurga ni boleh tak beranak dalam syurga. Ini ceritalah. Ada hadis pun. Nabi kata, kalaulah ahli syurga ni bercita-cita nak beranak dalam syurga, Allah akan izinkan demikian. Mengandungnya, tentuan, lahirnya, dan kan umur kandungan dalam lahir itu, fi sa'atin. Sekadar masa yang teringin. Lama mana setakat tu ya Allah izinkan. Ulama bahas, dalam syurga ni boleh beranak. Siapa-siapa yang teringin nak beranak pula dalam syurga, kita kata ikut hadis tu boleh. Ulama kata tak. Hadis tu nak habaq kalau kata nikmat syurga ni hebat tak hebat kalau kata, tapi taklah. Kalau kata dia nak minta beranak pun Allah bagi tapi taklah. Sebab orang masuk syurga ni tak mau beranak dah. Haklah pun beranak tok anak rata macam mana? Tuan. Ada melawak je lah. Maknanya dalam syurga tu tak mau beranak lah. Tapi Nabi kata kalau diandaikan dia nak boleh. Itu maksud tadi tu. Kita kata bulan lepas ada periksa. Jika kata ada, hadiahnya pergi ke Mekah. Jika ada, tapi tak ada. Lebih kurang lagu tu lah bandingannya. Faham? Baik. Hujah yang pertama. Kenapa kita kena bantah dan kita larang dan kita tak setuju supaya orang Kristian ini menggunakan kalimah Allah dalam Injil mereka yang telah diselewengkan. Pertama, atas hujah hifzuddin, jaga agama. Jaga agama ni apa Ustaz? Jaga agama yang benar. Imannya, syariatnya, akhlaknya, akidahnya, syariahnya. Tuan-tuan,
dan tasawufnya. Jaga. Bersebut jaga iman, jaga akidah. Akidah yang mana? Akidah yang hak, yang sahih, yang benar, yang mengatakan Allah itu esa. Tuan-tuan main mengaji hari ini antara siri-siri nak jaga agama. Untuk kita kena hukum, untuk kita beramal. Jadi agama kita terjaga sebab kita beramal dengan ada ilmu. Maka tuan-tuan yang belajar ni sebahagian daripada makna jaga agama. Contoh. Faham lagi tak? Jadi tuan bila merujuk pada kewajipan jaga agama ini, maknanya kena jaga akidah yang sahihah. Sebab tu jaga agama tuan, haram murtad. Haram syirik. Sebab apa? Ini semua merosakkan agama. Maknanya merosakkan akidah yang sahih. Syirik, mengatakan Tuhan tu berbilang-bilang. Kufur, tak beriman dengan Tuhan. Tak patuh pada Tuhan. Tuan-tuan, jadi kita bila jaga agama, kita kena jaga akidah yang sahih ini. Jangan dirosakkan dengan kepahaman-kepahaman yang syirik dan kufur dan sebagainya. Maka atas dasar ini, kita sama sekali tak akan izinkan kalimah Allah digunakan untuk ajaran yang sesat, yang syirik mengatakan Tuhan itu tiga. Allah Tuhan Bapa, Isa Tuhan Anak, dan Ruhul Qudus. Ini ajaran siapa? Kristian yang menyeleweng. Kalau kita benarkan, bermakna kita telah tuan-tuan merosakkan agama kita. Kewajipan kita, jaga agama kita. Baik, sebagai latihan tambahan untuk tuan-tuan. Sebagai tugasan sikitlah. Tolong sebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan kewajipan menjaga agama di sudut akidah bahawa Allah itu esa. Tolong sebut ayat dan surah. Kacang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. 4 ayat. 4 ayat dalam muslim sudah cukup untuk kita kata kami tak setuju orang Kristian yang sesat, yang seleweng ini untuk ambil kalimah Allah, letak dalam pakej pengajaran akidah yang sesat mereka. Allah kata apa? Wahai Muhammad, kata bahawa Allah tu esa. Hu tu Allah tuan-tuan. Imam tafsir Isyari pula. Hu tu Nabi Muhammad. Panjang cerita lah tu. Panjang cerita. Tuan, keliru habis. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allah tu esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al, perbuatannya. Esa Allah pada zat, zat Allah bukan jirim, zat Allah bukan jisim, zat Allah tidak beranggota. Tidak ada kepala, tidak ada badan, tidak ada kaki. Esa Allah pada zat, mana tidak ada zat yang sopan dengan zat Allah. Yang kedua, esa Allah pada sifat. Makna setiap sifat Allah hanya satu sahaja. Allah ada satu qudrah, tidak ada dua qudrah. Allah hanya satu iradah, tidak ada dua iradah. Yang keduanya, tidak ada sifat yang lain sopan dengan sifat makhluk. Itu makna esa pada sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, esa Allah pada perbuatannya. Makna tidak ada perbuatan yang lain yang serupa, yang sama dengan perbuatan Allah. Itu akidah kita. Pada ayat pertama, surah Al-Ikhlas. Tiba-tiba Kristian seweng ni nak kata Tuhan ada tiga. Trinity. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Qudus. Bercanggah tak? Bercanggah ataupun tidak? Tuan-tuan jawab pun tak semangat sebab apa? Tuan-tuan setuju ke? Nak jawab pun tak pernah yakin. Kalau Ustaz kau sebut tajuk, takut mereka takat kita pula. Ya, tuan-tuan, ini benar akidah. Ya, tuan-tuan. Itu baru ayat pertama. Hampa kata Tuhan tiga. Allah kata Tuhan esa. Kewajipan kami jaga agama ikut apa Allah Ta'ala kata. Allah tu esa, bukan tiga. Satu. Ayat yang kedua baca tengok. Allahus samad. Allah tempat bergantung.
Itu tak apa, itu dia umum. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Apa maknanya? Allah tak melahirkan dan Allah tak dilahirkan. Mana Allah bukan bapa siapa-siapa. Allah bukan anak siapa-siapa. Faham lagi tak? Allah bukan bapa siapa-siapa dan Allah bukan anak siapa-siapa. Kristian kata Allah tu bapa, Isa tu anak. Bercanggah tak? Akidah yang benar ialah Allah tak ada anak, Allah tak ada bapa. Pegang yang tu, jaga yang tu. Maka kami takkan rela kalimah Allah diletak sebagai Tuhan bapa pada hampa punya kepahaman. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah serupa dengannya. Kalau hampa kata Tuhan itu bapa, Allah tu bapa, Isa tu anak, jadi hampa kata ada yang serupa dengan Tuhan. Anak tu lah. Sebab bapa borek, anak rintih. Bila pak Tuhan, anak Tuhan, mereka sama. Sama pada sifat. Jadi hampa kata ada sekutu bagi Allah. Ini sesat. Kami sebagai orang beriman dengan iman yang benar, mengatakan Allah itu tuan-tuan, tak ada yang serupa baginya. Mengatakan Tuhan ada anak, hampa kata Tuhan ada serupa baginya. Tuan-tuan, jadi kita kena bantah. Atas prinsip wajib jaga agama. Clear. Yang kedua, hujah dia. Semua apa hujah? Masya Allah, ingat. Alhamdulillah. Yang pertama, jaga agama. Yang kedua, sadduz zara'i, tutup lubang-lubang kemaksiatan. Tutup lubang-lubang, tuan-tuan, kesyirikan. Pasal apa? Gini. Ada, tuan-tuan, dalam kaedah Islam ini, supaya maksiat itu tak merebak. Supaya dosa itu tak merebak. Supaya kufur itu tidak merebak. Kita kena tutup lubang kejahatan tadi. Faham? Kita kata kalau tak tutup, dia akan merebak. Dia akan makin banyak, makin kritikal. Jadi untuk mengelak itu, kita palam lubang itu daripada awal. Dia panggil saddu az-zara'i'. Contoh tuan-tuan, ada di atas bukit Nun jauh di sana. Ayat terjun yang cantik tu, terjun kerja dia. Qaf, dangau lebih kurang. Untuk keluarga main mandi ke apakah, itu anak tu lah, bukan pak tu. Semak yang lebih. Tapi tak apalah tuan. Tak apalah. Tak ada pasal, kata orang. Dia cakap elok, pergi kita ke orang. Dan tu. Dan tuan, nak melawak lah. Tak apa, tak gilah, dia minta maaf balik lah. Tak ada masalah. Buatlah wakaf, buatlah pondok dangau, tuan-tuan. Nah, trik mula rasmi tu ke apa semua, pakai mai lah, buang dengan siar 3 tingkat, 4 lapis semua. Nah, pawai 4 lapis, makan ada berkelah tu lah. Tuan-tuan, lama-lama orang muda ni, dia tengok benda tu untuk tujuan maksiat. Tuan-tuan, akhirnya tempat maksiat. Tuan-tuan, pergi tengok pondok, jumpa dengan stokin lah, apanya macam. Dia berbuang kata stokin ni. Faham tu stokin? Kau faham bila? Tak faham sudah. Amu tua dah tak faham, teruk sangat lah kot. Tak apa tuan-tuan. Jadi kita nampak makin lama makin parah ni. Maksiat ni berepot dari kerajaan. Kerajaan kata kan, lah ni nak tutup maksiat ini supaya tak berluasa dan tak merebak, kita tutup terus pusat penginan tu. Ada terpunah, kita punggah di pondok tu kan, dan kita buang balik supaya apa? Tak menggalakkan atau tak menyebabkan untuk mengelak maksiat itu lagi supaya lebih besar dan parah. Itu namanya sadduz zara'i'. Faham? Tuan-tuan, jadi ambil kaedah ini, kita tak akan izinkan kalimah Allah digunakan oleh orang Kristian dalam ajaran sesat mereka yang mengatakan Tuhan itu Trinity, 3 unsur, kerana bimbang orang-orang yang lemah iman, yang kurang pengetahuan agama, tuan-tuan, akan terpengaruh, akhirnya rosak akidahnya. Contoh, tuan-tuan, aku disebabkan Alkitab ni,
Ada Injil dalam bahasa Indonesia. Namanya Alkitab. Alkitab kalam suci. Namanya di cover je demikian. Di Indonesia ada. Saya ingat 2018 itu ni daripada Sebang. Di belah Kuala Muda. Belah Kuala Muda. Di Sebang Alkitab ni. Tapi ada orang perasan. Dan tuan, dia berbuat report. Legal hamat lari tuan. Bagi saya, tuan-tuan, bila kita takdir kata orang-orang yang kurang faham Islam, dia panggil hak dogoi-dogoi ni. Dia Islam tu dia tahu, tapi tuan pasien duk tak mengaji, pasien duk pak turut lagu tu lah. Puasa pun tekah-tekah rajin, sembahyang tekah-tekah jaga. Contoh. Jadi bab kenal Tuhan ni tuan tak ada. Kalau dia ni dalam keadaan demikian, tiba-tiba tuan sekalian jumpa satu tulisan kitab yang sebut nama Allah. Dia kata, nama Allah ada ni. Kira dia ada, Wahal Injil. Kita kata, ini salah. Salah. Apa nama Allah ada? Quran pun nama Allah. Ini pun nama Allah. Sama dia kata. Tentu sebab dia orang yang lemah agama. Kurang kepahaman. Menyebabkan akhirnya, tuan-tuan, kesyirikan itu akan merebak. Maka untuk menyekat, tuan-tuan, daripada merebak kepahaman syirik ini, kita kena sekat daripada awal. Jangan letak kalimah Allah dalam didikan akidah Trinity yang syirik itu. Tuan-tuan boleh terima kalau saya kata ada orang, tuan, dia tengok kalimah Allah, dia tak betul dah. Ada. Kalau tuan-tuan boleh terima kalau saya kata macam tu sampai tahap lemahnya pengetahuan seseorang terhadap agamanya. Dia nampak kalimah Allah, dia kata betul ni geng kita. Walhal telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga hujahnya apa dia? Ini berat lagi. Al-kufru, Ar-ridha bil-kufri kufran. Ar-ridha bil-kufri kufran. Maknanya apa? Redha dengan kekufuran, kufur. Yang kufur tu mereka. Kita ni suka aja. Suka tu pun kufur dah. La ilaha illallah. Ar-ridha bil ma'asiyati ma'asiyatun. Redha dengan maksiat, maksiat. Yang buat maksiat tu orang lain. Tapi dia suka aja, dia tak buat. Dosa maksiat tu kena dekat dia juga. Redha dengan kekufuran. Setuju dengan kekufuran. Okey dengan kekufuran. Tak payah dengan kekufuran. Orang kata tak payah. Tak payah. No? Aku tak payah. Tak payah. Dia tak payah, maka setuju lah tu. Maka dia juga kufur. Sini tuan-tuan, berat kerja hakim. Bila permohonan untuk orang Kristian yang confirm guna nama Allah dalam satu pakej akidah yang syirik. Mengatakan Tuhan ada 3. Allah Tuhan Bapa, Isa Tuhan Anak dan Ruhul Qudus. Itulah syirik yang terang-terang tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran jelas. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalathah. Tuan-tuan, Al-Maidah ayat 85. Silap tuan betul ini lah, lebih kurang. 80, 85. Al-Maidah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalathah. Telah jadi kafir orang-orang yang kata Tuhan itu yang 3 daripada 3 Tuhan. Ayat tu tuju kat siapa? Kristian tadi ya. Jadi Allah yang habaq mereka tu kafir dah. Bukan ahli kitab yang betul dah. No? Sebab mereka kata Tuhan tu ada 3. Tuan-tuan, itu akidah mereka. Maka kalau kita ni setuju, kita kata okey, hampa gunalah kalimah Allah. Hampa kata Tuhan 3 pun. Saya okey. Tapi bukan saya kata hampa. Tapi saya okey. Saya setuju. Gunalah hampa. Tapi aku tidak. Gunalah hampa. Aku tak kisah. Itu hampa macam saya lah. Tapi aku okey saja. Tak apa orang Kedah. Tak apa aku tak apa Tak apa orang Kedah tu. Kalau hati tu habis meta no. Aku tak apa kat mana pun tak apa Bukan aku hang. Tapi aku tak apa kat mana pun. Tuan-tuan, bimbang kita piduk setuju lagu tu. Redha lagu tu. Tak payah lagu tu.
dia termasuk dalam redha dengan kekufuran, maka kufur juga keredaan tadi. Tuan-tuan balik rumah mana lepas main isyak ke apa nama, tengok ada orang duduk khalwat depan rumah dalam kereta, kancil. Ini contoh memang spontan je. Bukan niat kaji siapa-siapa lah. Siapa dah kancil ke? Abang lah bagi sedar hati sikit. Bukan ada pasal tuan-tuan. Bukan ada pasal. Kita pun, hampa duduk khalwat ni. Salah ni. Kan? Dia kata, tani bahaya ni. Saya kalau orang jumpa tangkap, mampu hampa. Ni, masuk dalam rumah. Dia suruh masuk dalam rumah dia. Itu bahaya tani ni. Masuk dalam rumah. Pakai dalam pos rumah saya. Tak apa. Itu dia selamat sikit. Tak ada orang nak kacau. Dia tak khalwat pun. Dia bicara tu, dia berinteraksi tu. Macam dia okey lah dengan pak tu. Mana dia juga dapat pak dosa, tuan-tuan, maksiat tersebut. Sebab dia suka tu. Faham tak ni? Ambil kaedah ini, ar-ridha bil kufri kufrun, kita tak akan setuju Kristian yang kompom, selewing, menggunakan kalimah Allah, mengatakan Tuhan itu tiga. Ya Allah kata daripada kafir dengan fahaman daripada ini, untuk kita tak setuju sama sekali. Tuan, ini berat, saya kata hakim di awal tadi. Berat. Tuan. Tentu kalau ingat sejarah kenapa dibenarkan, dia ringkas sangat je. Segi teknikal je. Yang mohon seorang je orang Kristian ni nak guna kalimah Allah dan Injil dan terbitan mereka. Tuan, bila berhujah apa semua, mereka ambil 3 orang. Antara pihak defendant yang tuan-tuan membantah kerana kalau benar akan jadi gangguan ketenteraman, tidak aman negara kita. Tiba-tiba pihak tuan-tuan pembohong ni bawa ambil 3 orang. Orang Melayu kita lah. Orang Melayu Islam kita lah. Mereka ambil 3 orang bersaksi di mahkamah. Saya mewakili orang Islam di Indonesia bahawasanya kalau digunakan kalimah Allah oleh orang Kristian, tak akan ada kacau bilau. Akan aman, kekal. 3 orang yang menyaksi demikian. Walhal Sultan Titah tak dibenarkan. Majlis Agama Islam kata tak boleh guna. Tuan-tuan, orang Kristian yang minta nak guna pada benda yang salah, 3 orang Islam ni habang kata kalau guna pun, kalau benar pun tak akan ada, tuan-tuan, gangguan ketenteraman. Aman, tak ada masalah. Tuan-tuan, maka jatuhkan penghakiman sebagai benar guna. Leceh tak? Leceh ke tak? Leceh. Sultan Titah kata ini untuk orang Islam sahaja. Melihat agama Islam, tuan, fatwa kita untuk orang Islam saja. Dalam konteks Malaysia kita ni, nak tak dalam Injil tak boleh. Sebab mereka dah salah pada akidah mereka. Tuan-tuan, orang Islam seluruhnya, majoriti kata tak boleh. Tiba seorang Kristian minta nak guna, dan kitabnya yang salah, faham tak? Tiba ada 3 orang Islam ni, habang kata kalau guna pun tak apa aman lah, tak ada kacau bilau tuan-tuan sekalian. Dengan ini sahaja, penghakiman kata dibenarkan menggunakan kalimah tersebut oleh Kristian. Adil ataupun tidak? Tak adil. Tapi dia berkata pihak kerajaan masa tak Umar lah hujah kata, yang kata kalau benarkan ada tentuan gangguan. Tak ada siapa yang main dah habak lagu tu. Oh, dia tu teknikal saja. Dah penghakiman dia jatuh tuan. Tak apa payah. Kena buat rayuan. Bahaya tuan-tuan. Kerana rida setuju dengan kekufuran itu boleh bawa ada kufur yang bersetuju tu. Wal'ayazabillah. Apa makna semayang, puasa, zakat, haji tu kalau akidah terosak? Tak laku tu di akhirat. Nah, yang keempat yang terakhir. Guru kita sampai tak? Oh, dia dengar, dia boleh dengar juga lah. Pandai. Pandai juga. Kita guru kita berdengar juga dia kata. Oh, pandai. Cara duk jek orang ni macam-macam cara lah. Cara duk jek orang. Tak apa, ada lagi. Satu lagi poin dia lah. Hujah yang keempat, ini agak menarik tetapi tuan-tuan, dia kata macam ludah ke langit, luruh atas muka sendirilah.
Dalam kalangan padri Kristian sendiri pun ada yang tak bersetuju. Kalimah Allah diletak dalam Injil bahasa Melayu kerana meletakkan kalimah Allah yang telah sinonim di tanah Melayu kita ini bahawa Allah tu Tuhan yang Tuhan yang Esa, Tuhan yang Wahdaniyah. Tuan-tuan, maka meletakkan kalimah Allah yang dipaham seluruhnya oleh orang beriman bahawanya Tuhan tu menyebabkan mereka bimbang takut orang Kristian yang lemah faham agama mereka tu mengatakan bahawa Islam tu betul. Allah tu mengambil kira kepahaman tuan-tuan umat Islam di Malaysia. Maka dia ni kata jangan benarkan kalimah Allah digunakan dalam Injil kerana seperti kita mengiktiraf Allah tu sebagaimana kepahaman orang Islam. Ada juga yang faham lagu tu. Padri Kristian sendiri namanya Dave Armstrong dan juga David Philip. Tuan-tuan tanya orang mana sini habaq tadi. Saya ingat nama je lah. Dave Armstrong dan David Philip. Ni dua tokoh padri Kristian yang mereka tak setuju kalimah Allah digunakan oleh orang Kristian Malaysia dalam kitab Injil bahasa Melayu kerana ia telah mengiktiraf Allah tu Tuhan sebagaimana kepahaman orang Islam seluruhnya. Maknanya dalam pok daripada hari pun ada yang tak setuju. Seperti kata gadai prinsip mah. Hampa duk nak buat kalimah Allah dalam Injil, hampa kena ingat Allah ni kalau di Malaysia, orang faham Tuhan tu Bila hampa letak kalimah Allah dalam Injil, hampa seperti iktiraf Tuhan tu Hantu Isya jadi apa nama? Tuan-tuan, ada yang padri berhujah demikian. Selesai 4 hujah. Yang pertama apa dia? Hifzuddin. Yang kedua, Sadduz Zara'i. Yang ketiga, Ar-Ridha bil Kufri. Yang keempat, ada pandangan dalam Kristianeri yang tak setuju mengambil kalimah Allah tak dalam Injil yang seleweng tadi. Kerana dia seperti mengiktiraf Allah tu Tuhan yang bercanggah dengan kepahaman sesat mereka. Tuan-tuan, jadi dengan 4 hujah itu memadai untuk kita ambil istifadah pagi ini. Maka kesimpulannya, kita sebagai orang yang beriman dengan iman yang sahih, yang beriman dengan Allah Ta'ala, Tuhan yang yang tak beranak dan tak diberanakkan, Tuhan yang tidak yang serupa baginya, untuk kita tuan sama-sama mempertahankan kalimah Allah daripada digunakan oleh orang Kristian dalam konteks negara kita Malaysia, khasnya dalam kitab Injil yang sudah pun jelas tuan-tuan seleweng ataupun jelas yang telah pun jelas dia punya batil, rosak akidahnya kerana syirik, sebab mereka mengatakan Tuhan itu 3. Allah Tuhan Bapa, Isa Tuhan Anak dan Ruhul Qudus. Kita tak akan setuju sampai bila-bila. Menyatakan benda ini, sehari dua ini adalah jihad besar umat Islam Malaysia. Tentu kena ingat, kadang-kadang pak ni tuan, kadang-kadang dia pakai kuasa dia, kan, ikut dia. Tapi bila anak tu ramai, pakat tak setuju. Alah, pak pun tak nikah lain. Oh, dia kena pergi kot tu. Mak mati. Memanglah pak tu taklah muda sangat, baru 75. Tapi dah mak mati. Tentu orang lelaki ni, daripada lagi duk boleh menapas, dia kata teringin tu duk ada. Pak kata nak nikah lain, daripada 10 anak tuan, hak bongsu ya setuju. Sebab hak bongsu dah rapat dengan pak ni, ikut pak lah, cik kau mana tak apa. Hak sulung sampai nombor 9 tuan, semua tak setuju. Demonstrasi, tunjuk perasaan, komen dalam Facebook, TikTok pula, hantar email, Instagram. Kami tak setuju. Pak tuan kalau kuasa ni nikah tu hak dia. Pak ni kalau ikut hukum dia boleh nikah dah. Anak tu anak derhaka pula. Saya ingat saya walaupun melawak tapi betul. Kalau pak nak nikah, mak nak nikah, dia cerita pak je. Mak pun sobat juga.
Dah pak apa mati lama dah. Aku sayang kau apa tapi dah mati dah buat lagu mana lah. Bila ada orang minta pula. Kan? Dia nak menikah. Kalau anak halang, hukumnya derhaka. Dosa besar. Bahkan kalau yang sewajibnya syarat kata kalau pak kata aku nak menikah, anak tu wajib nikahkan pak dia. Kalau pak dia susah, anak wajib tentuan belanja pak dengan mak tiri dia sekali. Tentu nak kata apa ni hukum Tuhan. Duk sembang kalimah Allah kemah-kemain. Opang jihad apa semua. Tidak. Tiba-tiba pak nak nikah tak bagi. Dosa besar. Kalau pak susah, wajib belanja dia. Tak ada mas kahwin, anak kena bagi. Kalau menikah tak ada duit, kena belanja kali mak tiri dia. Tu dia cengeng bukan sekian lah abang. Patah yang jadi, patah jadi, tak jadi. Kalau ikut hukum lagu tu lah. Tiba-tiba anak tuan duk bantah. Pak ni, tentu walaupun hak dia, lama-lama tak apalah, aku tak nikah lah. Faham tak? Kalau kuasa dia boleh buat tu. Kalau ikut salah dah anak-anak tu. Ya anak bangkit tu, bangkit. Nah, bantah. Pak dah akhirnya tak apalah, tak nikah sampai mati. Kerajaan itu tarik dah rayuan ni. Kalau ikut nak bagi dia gunalah kalau maksudnya kita bangkit. Kerajaan kata, kena bawa pergi mahkamah balik. Pasal apa? Nampak duk bantah ke bawah tu. Pasal apa? Kita nak ada kerajaan, nak kena menang pilihan raya. Nak menang pilihan raya, kena undi majoriti. Kalau majoriti marah kita, takut payah kita. Kan? Contoh. Ni saya buat contoh sahaja. Tapi kalau kita jadi bapa tadi, bantah bila apa orang apa, kita nak menikah lah hak kita. Takut kerajaan guna kuasa tu lah. Kuasa pitu sebagai kerajaan tu. Tapi pada benda yang salah, wallahu a'lam. Minta maaf Ustaz ni, lajak masa sikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma dzuqna fahman nabiyyi hifdhan muslim ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai pada hari ini kita niat untuk azam kelas ke depan ni kita mahwal. Tak ke depan lah, hari ni tak apalah hari ni, ke depan insya-Allah. Ya.